Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, suka nak terang sikit lighting dia. Oh, bukan. Ni gelap benda. Okay, ada yang tengah live sekarang dengan Kak El. Okay, harap-harap terang Okay, so petang ni Kak El buat orang kata apa? Sharing, sajalah nak bersembang kan. Petang-petang ni adalah kita nak bersembang sekejap. Pukul 5 punya cerita, sekarang punya cerita lah. Kan tak apalah, apa salahnya kita share banyak kan. Selagi kata boleh memberi manfaat kepada semua, so ambil lah sebagai kata nampak apa orang yang tengah watching sebagai kata panduan untuk berniaga kan. Okey. Alhamdulillah dapat juga kan. Waalaikumsalam Kak Pura. Hai semua yang watching. Alhamdulillah dapat juga kita buat live kat sini akhirnya. Sepatutnya nak buat kat tempat lain, tapi Allah tak izin kat tempat lain. Allah suruh buat kat page juga. Mungkin Allah suruh kita sampaikan maklumat ni secara orang kata apa kepada semua, bagi sama-sama dapat manfaat kan. Okey, jadi alhamdulillah Waalaikumsalam Ida, apa khabar? Apa khabar semua? Masih mood raya hari Sabtu. Kalau tengok dekat IG tu ramai je yang tengah beraya sana sini apa semua. Okey lah. Okey aja, boleh sahaja kan. Kalau macam Kak duduk rumah je lah. Okey, duduk rumah. Sebab pun ada banyak kerja nak kena buat. Pada KL dengan situasi yang macam ni, tak rasa happy sangat lah kalau nak beraya. Takut nanti kenyang perut balik. Orang kata apa, tak begitu menjamin. Kan kita tak tahu benda-benda yang bakal terjadi. So better kita duduk kat rumah je lah. Stay at home je lah. Kan, Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Okey, jadi petang ni kita nak sembang-sembang sembang-sembang, orang kata apa, tapi sembang tetap sembang-sembang yang bermanfaat kan. Sembang yang bermanfaat, sembang yang membantu kita terutama sekali yang sedang berniaga. Membantu kita terutama sekali. Hai Wani, apa khabar? Alright, okey, alhamdulillah ada juga kat sini membantu kita terutama sekali yang sedang nak capai impian, yang sedang bertungkus lumus kan yang sedang berusaha, yang sedang orang kata apa giat kan yang sedang tengah bergiat sekarang ni, yang tengah struggle, yang tengah buat non-stop. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah sihat Okey, syukur 6 orang yang ada live hari ni, insya-Allah akan bertambah. Tak apa. Waalaikumsalam. Hai Ina. Hai. Wah, hari ni sale besar Ina. Hari ni sale 1,300 baru sampai tengah hari. Kak Pura pun sale 1,000 dekat 1,100 baru hampir tengah hari sebelum tengah hari tadi InsyaAllah nak menyampai malam tu, InsyaAllah dia boleh pergi sampai 2,000 ke 3,000 dalam satu hari. Memang boleh. Ini adalah masa untuk kita unlock kita punya potential. Okay, unlock kita punya potential. Okay, so petang ni Kak El nak kita sama-sama sebenarnya macam macam nak recall kan nak recall bagi orang yang dah lama bisnes kan bagi yang dah lama bisnes, mungkin kita anggap ni dah sebagai separuh perjalanan kita dalam berniaga. Bagi orang yang baru berniaga, dia akan anggap dia sedang dalam proses untuk sama-sama kata nak mengharung perjalanan yang panjang ni. Okey. So tak kisah berapa lama kita berniaga kan berniaga apa pun kita sekali kan tak ada masalah. Yang penting konsepnya untuk berjaya ni sama. Konsep untuk berjaya sama kan konsep untuk bertindak sama kan konsep untuk orang kata apa bangkit balik, dia sama je sebenarnya. Dia bukan kisah perniagaan apa. Dia bukan kisah benda tu. Sebab Kak El pernah berniaga macam-macam kan saya pernah berniaga macam-macam. Dan orang kata
kita adalah objeknya kan kita adalah orang yang menjalankan perniagaan tu. Kita menggunakan konsep yang sama. Okey, so kita ni tapi masih lagi ada gagal dan ada siri-siri gagal dia. Okey. Ada siri-siri gagal dia. Sebenarnya nak bagi tahu dekat sini, kita ada banyak faktor lah, ada banyak faktor. Tapi kita bukan nak cerita pasal kegagalan dan sebagainya. Tetapi kita nak cerita, nak sembang pasal bagaimana kita nak sentiasa kan on track, sentiasa boleh bangkit di mana waktu sekalipun. Kan di dalam situasi macam mana sekalipun, dalam keadaan macam mana sekalipun. Okey, kita boleh bangkit sekalipun kita tak ada leader. Sekalipun leader kita dah tak ada, dah meninggal ke kan sebab kita kena faham ini orang kata apa, kita hidup dalam dunia yang nyata. Kadang-kadang kita kata jangan cakap macam tu kan. Okey, sama juga dengan sahabat Nabi kan sehingga sampai masa dia orang tak percaya Nabi ni wafat. Kan Nabi ni pergi meninggal, dan sampai kalau tak silap Sayyidina Umar cakap jangan sebut perkataan Nabi meninggal. Okey, Nabi hidup. Kalau dia dengar perkataan tu nanti dia akan pancung sampai tahap macam tu. Maksud kata kan kita ni kalau boleh orang yang kita idolakan tu, kita nak dia hidup lasting lama kan sampai bila-bila. Tapi kita kena faham kita ni manusia. Kan even Allah orang kata apa pun mewafatkan Nabi sebab Allah nak supaya semua orang tahu bahawasanya Nabi itu adalah manusia biasa yang akhirnya akan bertemu dengan kewafatan, akan berakhir kehidupannya di dunia ni. Sama juga dengan mentor kita, sama juga dengan kita. Hakikatnya macam tu. Dengan orang yang kita sayangi kan dengan mak ayah kita sendiri kan maksudnya nak bagi tahu kehidupan ni memang singkat, dan macam mana sekalipun kita kena sedar bahawasanya itulah yang Allah dah tetapkan untuk kita. Kita kena hidup dalam dunia yang nyata. Kita kena hidup dalam reality. Kan tak boleh hidup dalam keadaan orang kata apa macam drama sangat. Tak boleh beranggapan semuanya akan indah dan sampai bila-bila. Jangan hidup dalam bayang-bayang, jangan hidup dalam mimpi. Kan sebab tu Allah adakan sesuatu dugaan dan sebagainya supaya Allah nak bawa kita kembali kepada realiti. Okey, kembali kepada realiti. Okey, so, sebab tu kata kita kena faham kan sebenarnya perniagaan ni, hidup kita ni adalah kita. Okey, kita yang menjalankan kehidupan kita dengan izin Allah kan kita yang menggerakkan bisnes kita dengan izin Allah. Berjaya tak berjaya itu belakang kira. Okey, tetapi objeknya adalah kita. Sorry batuk. Okey, kitalah pemandu dia. Okey, kitalah yang membawa dia ke mana kan halanya nanti. Terima kasih sebab share. Alhamdulillah sama-sama kita share supaya kita sama-sama orang kata apa dapat manfaat. Bahawasanya nak bagi tahu kerana hiduplah di alam yang nyata. Hiduplah di orang kata apa di dunia yang reality. Kan kita kena faham benda ni kenapa perlu kita ada. Dan saya nak bagi tahu tajuk petang ni, apa yang saya nak share ke petang ni adalah sebagai satu panduan sebenarnya untuk kita menempuh hari-hari mendatang. Kerana bersama dengan bisnes yang kita bawa, bersama dengan bisnes yang kita ada sekarang ni, supaya hari mendatang kita tu kita tak terkejut dengan apa sahaja perubahan yang berlaku. Sebab apa? Sebab kita ada satu structure, kita ada satu guideline, kerana kita ada satu panduan untuk kita bawa kan kehidupan kita, masa depan kita, keluarga kita ke arah yang lebih baik mengikut struktur yang kita tahu pada petang ni. Kerana yang kita nak kongsi sama-sama ni. Alright. Jadi benda yang paling penting kan tak kisahlah dalam kehidupan adalah kehidupan, dalam bisnes sebenarnya sama aja. Okey, sebenarnya sama aja. Tak kisahlah kita nak bawa konsep ni ke mana. Dalam hidup kita, bagi orang yang tak berniaga mungkin dia nak bawa dalam hidup dia, dan kalau orang yang berniaga dia akan gunakan dalam dalam dia punya bisnes dia. Okey. First kali kita kena tahu kan apa tujuan kita. Okey, kalau kita berniaga, dan kita cerita pasal konsep berniaga lah senang Kita berniaga. Okey, kita berniaga kerana apa? Kita kena tahu kenapa kita kena tahu kan tujuan apa kita berniaga ni.
Sebab ada setengah orang dia berniaga, dia ikut orang. Ada setengah orang dia berniaga with no reason. Dia tidak ada reason. Berniaga dia macam ikut angin, tiba-tiba berniaga dah. Tiba-tiba dia ikut angin, tiba-tiba dah dekat HIO dah. Macam tu. Kerana ada orang dia tiba-tiba macam dia beli barang, tiba-tiba macam okey je lah, jalan je lah. Macam tu. Dia pun tak sedar, tiba-tiba dia dah duduk dalam bidang perniagaan. Ada orang macam tu. Tetapi bila kita berniaga tanpa ada satu tujuan, dia susah nak katakan sebagai lasting. Dia tak akan lasting. Sebab tu ada setengah orang dia berniaga macam-macam jenis. Kalau dia berniaga bersifat networking, dia punya sales kit tu dah sampai ke shilling dah. Kenapa Ida tak dengar suara saya? Orang lain dengar tak? Orang lain kalau tak dengar bagi tahu sebab saya tak ada buat connection dengan apa-apa. Kalau dekat sini, kalau orang lain okey, mungkin Ida kena check Ida punya area. Okey, Kak Pura clear, mungkin Ida kena check Ida punya area Okey, so bila kita ada tujuan, kita akan jadi sangat strong tau. Okey, dulu Kak El pernah berniaga macam-macam. Tapi macam yang Kak El pernah cakap, Kak El tak pernah dapat satu konsep nyata yang jelas kerana macam mana kita nak berjaya dalam bisnes. Ramai orang bila dia ada berniaga, dia akan cakap, okey, macam mana saya nak berjaya. Macam mana saya nak konsisten? Macam mana saya nak kekal positif? Macam mana saya nak strong? Perkataan macam mana ni, bagaimana nak kuat, bagaimana nak sale besar, bagaimana nak konsisten, istiqamah dan sebagainya, sebenarnya dia bergantung atas kita punya tujuan. Okey, tujuan berniaga. Dia kuat dekat situ. Dia datang kekuatan tu daripada tujuan kita berniaga. Ada orang dan sebenarnya saya juga ambil iktibar kan. Okey, saya cerita saya ambil iktibar. Saya pernah cakap kat suami saya kan, pernah cakap kat suami, bang, kita ni kan kadang-kadang kita ni masa makan gaji dulu, belum nak demam kita rasa dah tak boleh nak kerja lah. Belum demam, okey, dah demam rasa macam nak MC setahun. Nampak tak? Jadi kita sebab kita tak ada tujuan. Kita tak ada, macam tak nampak apa. Kita sekadar macam boring lagi kerja tu, nak dapat gaji. Kita tak nampak benda tu. Kita sekadar nak gaji je. Okey? Tapi cuba kita bayangkan orang yang tak ada tangan. Orang yang tak ada kaki. Okey, tapi dia ada tanggungan. Dia ada anak. Nak tak nak, dia kena berniaga juga. Maksudnya dia kena bekerja. Okey, dia kena bekerjalah. Yang kena berniagalah. Biasanya orang yang ada masalah dengan anggota badan ataupun sedang cerita cacat dan sebagainya, jarang diterima dalam bidang pekerjaan yang makan gaji ni. Government jarang jumpa. Ada mungkin certain, ada dia punya portion je. Ada percentage sangat sikit lah. Okey, jadi nak tak nak dia orang kena survive juga. Okey, survive macam mana? Ada yang berniaga lah. Ada yang melukis lah. Kita pernah tak tengok orang yang melukis guna kaki atau guna mulut? Nampak tak? Ada, kalaulah kita ni yang normal ni, kadang-kadang kita cakap, saya tak pandai lah Kak nyanyi, saya tak boleh lah, saya tak pandai nyanyi. Sedangkan kita ada suara. Tapi kita highlightkan kita tak pandai. Sebab apa? Sebab kita tak pernah cuba. Okey, jadi kita yang ada suara, cuma tak pernah cuba, kita dah letakkan satu ketidakpandaian dekat situ. Kak, saya tak pandai. Tetapi bagi orang yang cacat macam ni, orang yang kurang anggota kesempurnaan badan ni kan, anggota badan kurang kesempurnaan ni, diorang dah tak letakkan satu kekurangan dah. Dia tak letakkan kekurangan tu di tempat yang atas. Saya tak pandai lah berniaga, saya tak pandai melukis sebab saya tak tangan. Saya tak pandai berlari sebab saya tak ada kaki. Saya tak boleh bergerak laju sebab saya serba-serbi kurang. Saya tak tak boleh ni, saya tak boleh ni. Even baca Al-Quran, saya tak boleh baca Al-Quran sebab saya tak nampak. Saya buta. Okey, tetapi kita tengok peramai orang buta laju baca Quran ataupun membaca guna tulisan braille. Sebab apa? Sebab dia ada tujuan. Nak tak nak dia kena survive. Itu dia punya tujuan. Aku kena survive. Aku kena buat sebab belakang aku ada ramai pengikut. Ada anak-anak, ada isteri, ada mak, ayah dan sebagainya. Kan? Hanya kurang pada anggota badan tapi otak berjalan. Okey, akal ada, Allah bagi.
Nampak tak? Jadi nak tak nak kena buat. Tak pandai lukis, tak pernah melukis sebab tak ada tangan, mulut ada, guna mulut. Nampak tak? Dia akan automatik, dia akan jadi macam kita boleh twist kita punya kekurangan kepada kelebihan. Kerana kita akan twist kita punya tak pernah konsisten kepada konsisten. Kita akan tiba-tiba jadi istiqamah. Kita akan jadi tiba-tiba kita akan jadi kuat. Tiba-tiba kita akan jadi pandai. Tiba-tiba daripada tak tahu jadi tahu. Daripada kita tak boleh jadi boleh. Daripada tak pernah lari jadi laju berlari dia. Itu bila kita tahu kita punya tujuan. That's why kalau kita hari ni nak tanya macam mana saya nak berniaga konsisten, macam mana saya nak berjaya, bagaimana cara saya nak income besar dan sebagainya, bermula dari apa niat kita. Daripada tujuan kita. Kerana tujuan kita nak buat benda tu, tujuan kita nak berniaga. Kenapa kita nak berniaga? Hari ni kalau kita nak berniaga kerana apa? That's why kita kena tahu. Dan orang yang dah biasa belajar dia akan faham perkataan big why, grand why, strong why. Dia tahu perkataan tu. Okay? Dan dia tahu benda tu dia memberi efek yang besar kepada perjalanan bisnes dia. Alright? Okay, jelas tak? Dapat point saya setakat ni? Okay? Dapat point. So, benda yang pertama adalah kita kena tahu tujuan kita. Sebab tu ada orang dia letakkan tujuan dia adalah impian dia. Ada orang dia letakkan keterdesakan tu sebagai matlamat. Apa dia punya tujuan dia. Okay? Ada orang letakkan keterdesakan sebagai itulah tujuan dia. Tak kisah. Maksudnya yang penting kita tahu tujuan. Kerana bila kita tahu tujuan kita berniaga, insya-Allah jangan risau dengan tak pandai. Banyak cara untuk kita pandai. Jangan risau dengan tak boleh. Banyak cara, banyak ilmu online sekarang ni. Ada sifu-sifu online mengajar melambak cara. Okay? Automatik bila kita tahu tujuan dan kita faham, aku ni orang susah, hutang aku banyak. Okay? Hutang aku sangat banyak. Hutang aku lebih kurang 1 juta. Okay? 1 juta ni aku nak langsaikan dalam tempoh 1 tahun dari sekarang. Okay, 1 tahun tujuan Okay, 1 tahun dari sekarang melalui bisnes yang aku sedang buat sekarang. Nampak tak? So, bila kita dah ada niat tu, tujuan kita dah nampak jelas, kita dah ada niat nak menyelesaikan kita punya komitmen dan sebagainya, Allah akan lorongkan satu jalan yang mudah untuk kita. Sebab itu kita punya point sekarang. Itu kita punya jadi matlamat kita. Okay, itu impian kita. So, benda tu akan setting, akan masuk dalam kepala kita. Live semalam, Kak El cerita pasal mulut masin. Mulut masin ni berkaitan dengan ras. Okay, so you all boleh tengok live Kak El semalam di page ni juga. Okay, supaya dia akan terletak dan pasak dalam minda kita. Okay, impian kita tu. Alright. Jadi bila kita dah ada matlamat, dah ada tujuan, okay, dan dekat dari situ kita akan tahu apa keperluan untuk kita capai kita punya impian tadi, kan? Macam Kak El pun ada banyak lagi. Banyak lagi Kak El punya impian. List impian tu punyalah panjang, kan? Panjang. Kalau Kak El kan dengan mentor, Kak El disuruh untuk tulis lebih kurang paling minimal 20 impian. Kadang pernah sampai 100 impian. Dia suruh tulis. Kita ni kadang-kadang kita tulis kita punya impian ataupun kita punya tujuan berniaga dan sebagainya. Kadang-kadang okay, saya nak kaya, saya nak berjaya. Itu je 2 impian kita. Dia sangat subjektif. Dia tidak fokus, dia tidak spesifik. Okay, ataupun kita akan tulis apa tahu? Saya nak saving besar. Okay, besar tu banyak mana? Tulis. Kita kena tulis amount. Okay, kan kita kena tulis amount. Biar nampak 100,000 bila. Okay, 100,000 tu kita nak bila. 100,000 dalam tabung haji menjelang hujung tahun 2020. Spesifikkan. Saya nak rumah banglo. Okay, rumah. Kan saya nak rumah besar. Besar mana? Kan besar sikit dari sekarang ke? Besar reban ayam ke? Besar gudang ke? Jadi besar tu dia sangat subjektif. So kita kena detail. Kan saya nak rumah banglo, sekian saiz, ada sekian bilik, ada banyak ni bilik air, dan lokasi sekian-sekian, di sekian-sekian. So kena ada. Kan yang lagi cantik bila dah ada floor plan. Memang lagi cantik. Okay? Macam Azlina Azlina dah ada floor plan dah, dia punya banglo. Okay, so kita dah ready dengan benda tu. So bila kita dah ready dengan benda tu, kita tahu saya nak bagi tahu
Dia bukan saja kita akan jadi tahu apa yang kita nak, dan malah dia akan menggetarkan kita punya adrenalin. Dia akan menggetarkan jiwa kita. Ibarat kata macam kita dah hampir sangat benda tu. Contoh kita dah ada floor plan. Okay, saya tak ada pula. Biasa saya ada letak rumah punya plan kat sini. Saya simpan kat bilik sebelah pun. Okay, so kita dah ada floor plan kan. Lepas tu kita hari-hari kita tengok, ya Allah kan, rumah banglo aku ada 6 bilik. Yelah, 6 bilik sebab apa? Kan sebab satu bilik kita kan, kalau macam Kak tak boleh 6 bilik sebab satu bilik Kak, 4 bilik anak, satu bilik bibi, 2 bilik tamu, satu surau, satu library. 10 bilik. Nampak tak? Kalau Kak kena ada 10 bilik. Nampak tak? So, bila kita dah tengok floor plan, ya Allah 10 bilik kat sini, bilik anak ni, dapur ni, tu ni, tanah luas banyak ni, ada kebun tu, kebun ni, kebun herbal, kan ada kebun kebun-kebun lain-lain, sayur dan sebagainya. Ada tempat main anak dan sebagainya. Kita detail. Hari-hari kita tengok, dia akan macam menggetarkan jiwa kita tau. Dia getar sangat. Dia akan jadi macam tak senang duduk. Kita rasa macam, ya Allah, rasa macam banglo tu dah kita duduk dalam banglo dah. Dia terlampau dekat. Dia jadi terlampau dekat. Jadi sebab tu, bila you all tengok apa yang you all nak, dia akan bergetar ni. Dia akan rasa degupan dia. Kerana dia akan rasa satu degupan dia lain macam. Memang lain macam. Kerana kita tengok je floor plan tu, kita dah boleh, kita bayangkan. Kita dah nampak bayangan. Wow. Kerana wow, ya Allah macam ni. Kita akan nampak, bila kita basuh pinggan tu, kita nampak kita punya compound belakang rumah. Kerana kita dah nampak dah pokok-pokok herbal kat satu side, pokok-pokok sayur satu side, pokok-pokok betik satu side. Kita dah nampak dah benda tu. Nampak tak? That's why kata kan yes kan. Amin. Nampak ada 10 bilik. Ya Allah, bestnya 10 bilik. Kan nampak tak? So benda tu kita kena jelas. Bila kita buat benda tu kan, spesifik kan, ikut apa yang kita nak. Kalau kita nak kereta, yang penting kita kena ada detail, jelas benda tu. Dan tengok, dia akan activate tau. Kerana dia automatik, dia akan menggetarkan kita punya darah-darah, badan-badan, energi kita lain macam. Dia akan jadi lain macam. Sebab tu saya kata, benda yang paling pertama, bila kita nak berjaya dalam bisnes, bukan ilmu. Itu jatuh nombor kedua dan ketiga. Dia bermula dengan kita punya desire, kehendak, impian kita. Apa yang kita nak, tujuan kita. Itu yang pertama. Itu yang menggerakkan. Sebab ramai orang, dia ada ilmu, tapi dia gagal. Sebab dia tak ada impian. Dia tak jelas tujuan. Dia tak ada matlamat. So, dia gagal. Nampak tak? Melambak orang ada ilmu. Berstok-stok barang dekat rumah. Tapi tak, dia gagal. Kenapa? Sebab dia pun tak tahu tujuan dia berniaga. Nampak tak? Dia pun tak tahu tujuan dia berniaga. Sama juga dengan orang yang tak ada agama. Senang kita ambil contoh. Orang yang ada agama, dia punya matlamat dia nak berjaya dekat akhirat. Okey, dia nak berjaya dekat kehidupan hakiki dekat sana. Kita ni hidup di dunia ni, kita ada pengakhir dia tau. Pengakhir dia mati. Okey, tetapi bagi orang yang ada agama, dia tak kata pengakhiran, dia hanya bertukar destinasi. Dia hanya bertukar checkpoint saja. Okey, sebab destinasi dia pergi tu adalah akhirat. Dia hanya bertukar checkpoint, dia pergi ke checkpoint seterusnya. Sebab tu dia tak begitu sedih. Dia tak dia terima kan, dia boleh move on, dan dia ada dia punya redha tu lain. Okey, so dia akan buat satu persiapan apa yang perlu dia siapkan. Nampak tak? Dia banyak sedekah, dia banyak orang kata apa, dia usaha untuk perbaiki amalan, dia hantar anak-anak dia pergi ke tempat-tempat yang boleh membantu untuk kehidupan di akhirat esok dan sebagainya. Maksudnya sebab dia ada pandangan yang jauh. Bila ada pandangan yang jauh, dia ada satu orang kata apa, benda yang dia buat tu dia nampak dah kan, dia nampak dah. Dia ada strategi dia dah untuk menyampai ke akhirat dan esok dengan selamat kan, dia nak selamat, dia masuk syurga dan sebagainya. Dia dah buat persiapan hari ni.
Okey, dah sediakan kafan dekat rumah, dia dah ambil khairat kematian, dia mengaji setiap hari, dia berzikir apa semua untuk apa tu? Kan ingat tak penat ke? Kan benda-benda yang baik ni syaitan banyak buat gangguan tau. Tak payahlah berzikir. Lagu ni lagu terkini tau, baik kau nyanyi lagu ni. Nampak tak? Tak payahlah pakai tudung contoh. Tak payah pakai tudung, tak kerimas panas tu kan lepas tu tak up to date. Kan orang bagi nampak sikit rambut tu. Tarik tudung tu ke belakang sikit biar nampak sikit jambul. Barulah up to date. Barulah nampak macam macam jello sikit, nampak macam ala-ala datin dan sebagainya. Nampak tak gangguan syaitan? Kan mana nak bagi pakai macam ni apa semua, nampak kolot, nampak kampung. Nampak tak? Sebab apa? Kan kalau orang yang tak ada nampak bayangan untuk akhirat, untuk hidup kat sana, dia tak nak bahagia dan tak berimpian nak bahagia di sana, dia akan follow lah, dia akan nampak benda yang depan mata dia. Tapi beza dengan kita nampak yang akhirat punya, kita nampak pandangan jauh, kita ada impian dan matlamat, kita akan buat benda tu. Kita tahan diri untuk tidak buat benda yang tak elok. Sama juga dalam bisnes kita. Sebab tu kata penting kita kena ada impian. Sebab bila kita ada impian yang jelas, kita tak pergi buat benda yang sia-sia. Kita tidak akan membazirkan masa kita untuk try and adjust. Kita akan follow 100% apa yang mentor ajar je. Okey, apa yang mentor ajar kita follow 100%. Untuk apa? Supaya dia cepat sampai kepada kita punya destinasi. Kita punya destinasi impian bergantunglah kita punya impian apa kan. So maksudnya kita nak satu jalan shortcut. Dia sebenarnya memang ada shortcut. Buat apa kita pergi ikut long cut punya kan? Shortcut ada, jangan ikut jalan jauh. Kan so apa keperluan untuk kita capai shortcut punya jalan kepada kita punya destinasi impian tadi kan? Okey, yang pertama sekali adalah belajar. Belajar. Kita kena terus belajar kan kena sentiasa orang kata gigih cari ilmu. Sebab apa? Sebab Tuan Effie dia bagi tahu Kak El kan kalau kita tak ada ilmu 10,000, kita tak akan capai 10,000. Kalau kita tidak ada ilmu 100,000, kita tidak akan capai 100,000. Kalau kita tidak ada ilmu 1 juta, kita tidak akan capai 1 juta. So kita nak capai apa yang kita nak, dia mesti berpandukan ilmu kan sebab tu kena ada ilmu. Okey, bila ada ilmu baru kita boleh buat kan contoh kalau hari ni kita dengan produk baja, kalau kita tak ada ilmu baja, macam mana kita nak jual baja? Betul tak? Orang tanya kita, kak ni baja apa? Cecair. Baja ni sembuh macam mana? Sembah je. Kan berapa kali sehari? Suka hati hang lah. Nampak? Jadi bila kita tak ada ilmu kan dia tidak boleh. Dan bukan ilmu produk saja, ilmu cara nak jual, macam mana nak capai sales sehari 1,000, macam mana nak closing kan nak closing kan kalau macam tim KL akan minta untuk ambil beli Sedharma punya closing, e-book closing. Kenapa? Supaya kita ada satu guideline. Okey, nanti boleh tengok dekat komen, kita akan bagi link siapa yang nak beli e-book tu, sebab supaya kita ada guideline kerana apa top sale buat dan sebagainya. Okey, dan kita belajar dengan Sifo, Sidem Kak Ana, Sidem Abalan, alhamdulillah, dengan Tuan Effie kan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kita top up ilmu kan marketing yang terkini kan dan ambil motivasi pada mentor-mentor. Sebab tu bila belajar kena ada mentor. Jangan belajar sendiri. Tak boleh belajar sendiri. Kalau kita belajar sendiri, dia ada satu limitation. Sebab kita ni memang tak tahu apa-apa pun sebenarnya. Sebab tu orang di sekeliling kita Allah hadirkan untuk apa? Untuk kita belajar daripada mereka. Kan sebab tu sebenarnya orang sekeliling kita juga adalah mentor kita, tanpa sedar punya. Jadi kita belajar sikit dengan orang tu, kita belajar sikit dengan orang ni. Sebab tu jangan bergaduh dengan orang kan. Rugi. Kalau kita bergaduh dengan orang, kita akan rugi banyak benda. That's why kita kena baik dengan semua orang. Sebab semua orang tu akan memberi orang kata apa, akan support kekurangan kita. Nampak tak? Masing-masing ada kekurangan, tapi bila kita bergabung berjemaah kan insya-Allah boleh membentuk kita menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelum ni. Alright.
So kena belajar, kena berguru, kena ada proven mentor. Kan follow 100% mentor kita. Kan? Sebab apa? Sebab mentor kita dia dah lalui banyak benda. Okey, kalau macam Kak El dah 14 tahun, CDM Kak Ana memang terus Kak El follow. Sebab apa? Sebab dia dah melalui jalan 16 tahun dalam bisnes ni. Kan dan CDM Kak Ana sendiri dengan CDM Abalan masih lagi ada mentor dia, CDM Ahok, CDM James kan mendiang CDM Chan. Nampak tak? Dan untuk ilmu marketing Kak belajar lagi dengan apa? Dengan Tuan Effie. Kan ilmu closing belajar lagi dengan Sedarma. Nampak tak? Kan ilmu lain-lain belajar dengan Coach Z, dengan Dr. Azura dan sebagainya. Banyak lagi daripada luar juga Kak belajar. Sebab apa? Sebab memang kena belajar. Kalau nak capai impian, nak bagi tahu kalau rumah 10 bilik kurang-kurang 4 juta 5 juta. Okey? 4 juta 5 juta cecah sampai 6 7 8 juta, tengok lokasi dekat mana. Kalau lokasi dekat Great mungkin murah sikit. Kalau lokasi dekat KL ni kan memanglah juta lah jawapan dia. Kan tak ada 100 ribunya. Nampak tak? So bila kita nak juta punya nilai, memang kita kena belajar ilmu berniaga juta. Kan belajar ilmu berniaga juta. Jangan berhenti belajar. Sebab apa? Sebab if you start orang kata apa? If you stop learning, you start dying. Kan bila stop belajar, confirm akan mati. Kan if you stop learning, you start losing, akan kehilangan segala-galanya. Saya ingat, saya pegang kata-kata Tuan Effie ni. Sebab apa? Sebab saya pun tak nak losing. Saya tak nak dying. Kan saya nak boleh berniaga besar. Nak berniaga besar, nak berniaga hebat, nak berniaga bersama-sama dengan kawan-kawan, nak tengok tim-tim CRC dan kawan-kawan yang lain juga berjaya bersama-sama. Why not? Kan why not? Sebab tu penting kena belajar. Okey, keperluan untuk capai kita punya tujuan dalam bisnes kita tadi adalah belajar. Itu mesti punya. Kan belajar macam mana nak bina network kita. Belajar macam mana nak orang kata tarik orang ke kita punya team. Macam mana kita nak tarik traffic, macam mana kita nak buat marketing dan sebagainya. So itu semua kena ada ilmu, mesti kata kena belajar. Kemudian bila kita belajar bukan saja belajar, mungkin belajar saja, malah kita kena praktis. Okey, mesti kena buat. Kan ilmu tanpa amal kan memang mimpi ngeri punya. So kan ilmu tanpa amal itu merugikan. Amal tanpa ilmu itu mimpi ngeri. Okey, so kena faham benda tu. Jadi kena apa? Kena mengamalkan, kena bertindak. 1 kita dapat, terus kita bertindak. 10 kita dapat, 10 bertindak. Jangan dapat simpan, tunggulah nanti bulan depan saya buat. Tunggulah lagi 20 tahun lagi kita baru nak buat. Tak guna. Ilmu tu akan hilang macam tu saja. Okey, ilmu ni kalau kita tak guna, dia tidak akan jadi duit sesin. Sebab tu kita kena guna ilmu tersebut. Okey, lepas tu apa lagi? Lepas bertindak kan memang kita mesti kena rujuk. Sebelum bertindak kena rujuk, sedang bertindak kena rujuk, selepas bertindak juga kena rujuk. Sebab kalau kita tak rujuk, kita akan bergelumang dengan kesilapan. Berpusing-pusing kita di tempat yang sama. Kenapa lari ni tak boleh pergi ke depan? Berpusing je dekat situ. Kan duk berlari setempat. Kan berlari setempat. Berlari pusing-pusing kot tu juga. Kenapa? Sebab rupanya kita pergi buat benda yang salah. That's why bila kita rujuk, kita akan dapat satu jawapan daripada mentor kita. Sebab mentor kita sentiasa ada penyelesaian. So bila kita rujuk, mentor bagi penyelesaian, baru boleh kita dapat keluar daripada jalan-jalan songsang tadi. Kan daripada duk berlari setempat, baru boleh jalan laju punya. Rupanya ada penghalang. Kan duk lari setempat, rupanya ada satu rantai duk ikat kita benam dekat dalam tanah tu. Kita pergi buat benda yang salah. Sebab tu kita kena perbetulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kan betulkan betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Faham? Jelaskan apa yang Kak cakap. Betulkan yang biasa-biasa kita buat, betulkan apa kebiasaan kita buat,
Dan biasakan dengan yang dah betul tu. Kan biasakan dengan yang betul. Memang dia akan ada satu fasa perubahan dan kadang-kadang kita nak adapt, nak accept dia, nak terima dia, nak jadikan sebagai satu orang kata apa, habit, orang kata dia akan agak takes time. Okay, agak takes time. Tetapi itulah keperluannya. Sebab kalau tidak, kita akan berlari setempat. Kadang-kadang kan kita cuba check sale kita, kok balik-balik 1,000, balik-balik 2,000. Okay, buat gila-gila-gila tak sampai 10,000. Main kot tu je 5,000 sebulan. Sebab apa? Sebab ada sekatan yang kita tak leraikan. Ada rantai yang sedang merantai kita punya kaki dan tak boleh nak lepas keluar. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita pergi buat benda yang sama, benda yang silap, benda yang salah, benda yang dah lapuk, yang tidak updated. Sebab tu masih lagi di takut yang sama. Sebab tu kita kena selalu double check kita punya sale. TAPV kita kena check sale kita. Kalau masih lagi sama, asyik main 5,000, bawah 10,000 berbulan-bulan dan makan tahun sama je. Memang sama, tak boleh, tak naik-naik. Tak naik-naik. Something goes wrong. Ingat impian kita besar tau. Kita check balik impian kita dan listkan dia punya amount bagi setiap impian. Kalau boleh dapat dalam masa kurang daripada 3 tahun, kenapa kita nak tunggu 30 tahun? Belum tentu lagi 30 tahun kita akan hidup tau. Kita sekarang ni umur kita katalah 40. Umur kita 40, kita ada lebih kurang lagi 20 tahun sahaja baki. InsyaAllah lah. Takkan kita nak pergi berniaga sampai umur 60? Cuba tambah umur kita sekarang ni. Kalau hari ni kita tambah umur kita, tambah lagi 10 tahun. 10 tahun Kak El umur dah 48 tau. 48 Kak El dah, kalau boleh Kak El dah nak orang kata apa, automate je bisnes ni. Maksudnya dah serahkan kepada manager ke CEO ke, automate lah. Maksudnya kita bukan lagi pergi hulu kilir bawa terapen ke, bawa garlic ke, bawa baja ke, dah umur 60 masih lagi jual baja. Nampak tak? Kalau kita umur 60 baru start tu tak apa. Tapi rupanya kita dah berniaga dekat 40 tahun. 40 tahun. Nampak tak? Rupanya berniaga masa umur 20. Umur 20 dah start. Umur 60 berniaga lagi. Pergi lagi bawa baja. Dulu panggil kak. Orang panggil kak. Lepas 10 tahun orang panggil makcik. Lepas 20 tahun orang panggil nenek. Nenek, saya nak baja 1 tong. Allah. Dia angkat lagi baja 4 liter tu. Baja 4 liter tu dengan kaki dah tak apa nak larat dah. Dengan lutut sakit, bunyi ketak-ketuk. Ketak-ketuk penuh lagi dekat bonet tu. Baja duk mengangkut lagi baja bertong-tong daripada stokis. Nampak tak? Jadi kena tengok umur kita berapa. Sebab tu Kak Ali cakap, kalau kita listkan impian kita yang ada lebih kurang 20 dan even mungkin lebih 20. Saya nak pergi haji bila? Umur lagi 2 tahun. Tulis 15,000 kos. Kurang-kurang 15,000. Kalau kita tak register sekarang, mungkin boleh pergi sampai lagi tahun 2030 esok. Ataupun 2100 baru kita boleh dapat pergi. So kita nak pergi guna apa? Mungkin guna package. Package kurang-kurang 20-30,000. Tulis 30,000. Saya nak buat rumah banglo saya yang tadi 10 bilik itu dekat sekian-sekian lokasi, kurang-kurang tu berapa juta tu. Saya nak saving anak saya sekurang-kurangnya ada 100,000 menjelang tahun depan. Anak saya 4 orang. Tulis berapa? Tengok kos dia. Saya nak saya pakai kereta Velfire sekian-sekian harga hujung tahun ni. Tulis harga. Saya nak pakai cincin copat yang nilai kurang-kurang 10,000. Tulis. Saya nak itu ni. Cuba listkan semua dan totalkan. Totalkan. Nak pergi jumpa anak-anak didik. Bagi ceramah. Ya, betul. Kena sedar. Supaya kita kena sedar. Kita ni duduk dalam dunia yang nyata. Jangan bercakap je. Jangan bercakap je. Kena hidup dalam dunia yang nyata. Kalau kita listkan semua impian kita punya kos, memang juta sayang. Memang juta. Nilai juta. Kita bahagikan 3 tahun, bahagikan 12 bulan. Nilai juta. Contoh kita ambil contoh 1 juta dia cukup.
Okey, tak tulis lagi. 1 juta. Okey, yang kita nak impian kita ni 1 juta. Ini termasuklah saving lah, rumah lah, gerbak-geruk. Kata 1 juta lah Dalam tempoh 3 tahun kita nak, kita bahagi 3 dulu. Okey, ada 333,000. Kita bahagi dengan 12 bulan. Okey, maksudnya 27,700. Nak bagi tahu lebih kurang 30,000. Nak bagi tahu dekat sini 30,000 ni macam mana kita nak dapatkan dalam masa sebulan. Adakah kita boleh jual 1 tong baja satu hari? Kan 30,000 kita aim. Ini baru senilai 1 juta. Cuba kita listkan betul-betul impian kita lebih daripada 1 juta nilai dia. Lebih daripada 30,000 sebulan income kita kena ada dalam tangan. Lebih daripada tu. Nak bagi tahu kan ni lebih. Jadi bila lebih, adakah logik dengan apa yang kita buat hari ni? Nampak tak? Kerana apa yang kita buat hari ni, jual satu spray sehari, kan satu botol spray baja sehari, jual sekotak kopi sehari, kan adakah logik untuk dapat sebanyak ini? Tak logik. Sebab tu kenapa usahawan ramai pergi belajar ilmu tambahan, ilmu pergi buat marketing, ilmu buat ads, nampak tak? Ilmu closing lagi. Belajar. Kenapa kita belajar? Dengan Sedharma contohnya. Kenapa kita belajar dengan Sedharma? Sebab Sedharma ajar closing bukan. Kenapa kita belajar dengan Tuan Effie? Sebab Tuan Effie ajar marketing hari ni untuk dapatkan sale 5,000 sehari. Nampak tak? Mungkin ilmu lama masih valid. Bukan tak valid, ilmu lama valid. Tapi ilmu lama mungkin RM100 sehari. Ilmu yang kita nak belajar ni adalah 5,000 sehari. 5,000 sehari lebih kurang sebulan. Okey, 5,000 sehari. Sebab tu kena ada kalkulator besar. Sebab tu kena pandai kira-kira. Dan selalu kena kira supaya kita tak main-main dalam bisnes. Supaya kita baru sedar. Kena sedar. Okey, 5,000 sehari. Kalau 30 hari, 150,000. 150,000 kita kira kasar lah income income kalau HIO lebih kurang dalam baru 3,000 lebih. Kan tapi logiknya kalau DSM lebih kurang dalam 15,000 boleh pergi income. Okey, antara 10,000 ke 15,000. DSM dalam HIO ni DSM dengan 150,000 sale dalam 10 ke 15,000 income boleh pergi, insya-Allah. Sebab tu kita sekarang ni nak pergi ke arah sale 100,000 dulu. Okey, 100,000 kan ke atas. Okey, 100,000 ke atas. So macam mana kita nak dapat sale 100,000 ke atas? Macam mana supaya kita boleh dapat income impian kita tadi? Macam mana kita nak aim ni? Kita nak aim sale ni kurang-kurang dapat 10,000 income, antara 7,000 ke 10,000 income. So macam mana kita nak macam ni? Sebab kita nak go step by step. We believe dalam proses. Kita believe proses, kan kita percaya kepada proses. Nampak tak? Kita tak boleh nak terus jump pergi 1 juta punya income. Kita kena step by step. So kita start dengan nak income antara 7 ke 10,000 melalui sales 100,000. So macam mana nak dapat income sales 100,000? Itulah ilmu yang mana masuk belajar ekstra dengan Tuan Effie dan sebagainya yang berada dalam squad, yang ada e-book dan sebagainya. Itulah sebenarnya persiapan untuk kita pergi dapat income macam tu. Nampak tak? Persiapan untuk kita dapat sales 100,000. Kan? Persiapan. Kenapa kita sentiasa masuk live? Kenapa kita belajar lagi? Kenapa? Sebab kita nak dapat sale macam ni. Kan? Walaupun sama ilmu dia, hari ni kita belajar sama, lebih kurang bulan depan sama, esok lusa tulat sama. Macam benda yang lebih kurang sama. Tapi Tuan Effie bagi tahu setiap kelas, setiap ilmu tu berbeza kefahaman dia. Okey, berbeza penyampaian, berbeza kefahaman, berbeza penerimaan kita juga. Nampak tak? Sebab tu kita kena sentiasa jangan jemu belajar. Alright? Jangan jemu belajar. That's why kena tahu. Sebab tu katakan penting sangat. Okey, penting sangat ilmu. Nak CDM, nak income macam ni, nak sale macam ni, boleh. Sebab tu kita kena faham macam mana nak dapat macam ni. Sebab tu kenapa Tuan Effie ajar buat ads, kenapa ajar buat marketing, kenapa buat orang kata zero cost, kenapa kita perlu buat live marketing dan sebagainya. Nampak tak? Sebab nak membawa kita ke arah sale yang macam ni. Kan? Sebab tu kena ada. Sebab kita kena faham. Lepas ni kehidupan bulan 9 dan ke atas akan berlaku satu fenomena yang lagi dahsyat. Kita tak tahu ke depan. Tapi jangkaannya akan berlaku recession. Akan berlaku kemerosotan. Sebab itu
Kenapa? Dalam surat khabar, dalam IG dan sebagainya, berita-berita bagi tahu kan bakal 1 juta pekerja bakal diberhentikan, bakal tidak ada pekerjaan. 300 staf Asia bakal diberhentikan. Kenapa ada perkataan bakal? Sebenarnya nak bagi tahu memang pun akan jadi benda macam tu. Sebab apa? Asia, satu syarikat yang sangat besar dan strong, okay, dah mengumumkan benda tu. Sebab nak bagi tahu dekat sini, syarikat besar pun struggle. Dia tidak boleh nak orang kata apa? Nak cakap omong-omong kosong lagi dah. Dia kena bagi tahu fact. Kan bahawasanya kan lepas ni memang akan ada satu berlakunya recession, kemerosotan ekonomi. Jadi sebab tu kata kita sekarang pun dah rasa benda tu, recession tu. Walaupun kita ada gaji sentiasa kan, ada income, kita kena sedar saving kita belum penuh. So sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak penuhkan saving kita. Kalau kita masih ada gaji, saving kita tak ada pun tak guna. Sebab apa? Sebab recession nanti kekuatan kita bergantung pada kita punya saving. Nampak tak? Bergantung pada kita punya saving. Sebab tu kita kena ada saving. Okay, sebab tu kita kena buat saving banyak sekarang. Sebab tu kita kena berniaga besar, buat saving. Kan berniaga besar tu kena buat saving dari sekarang supaya kita tak terkesan dengan jika berlakunya recession dahsyat nanti. Seandainya dahsyat, seandainya tak ada, alhamdulillah. So kita dah ready dengan kita punya saving dah. Nampak? Alright? Sebab tu bila kita nampak jelas benda-benda macam ni kan automatik kita dah start buat target kan okey, so nak dapat 100,000 sale, apa yang kita perlu buat kan so kita pun start buat target kan so mana kata lebih kurang 25,000 sale seminggu. Macam mana nak buat sale 25,000 seminggu kan melalui teknik yang kita belajar dan juga melalui networking kan sebab bisnes kita networking sebab tu penting ada networking, ada ejen, besarkan network sangat-sangat penting kan sebab apa? Sebab kita ada, bila kita ada network, bukan sebenarnya bukan sahaja kita besarkan sale kita, malahan ramai lagi network kita kan network kita dapat income, network kita betul, sehari 5,000. Okey, ramai network kita juga sama-sama dapat manfaat, sama-sama dapat income, sama-sama dapat ubah hidup. Nampak tak? Sebab kalau kita sendiri tak ada impian, so kita tak ada target, so orang sekeliling kita pun tak ada siapa yang dapat manfaat dari kita. Orang sekeliling kita pun tak ada siapa yang dapat perubahan hidup dengan kita. Tak ada. Tapi kalau kita ada target, malah orang keliling kita juga akan dapat tempias. Nampak tak? Kita orang yang bertarget, orang keliling kita dapat tempias income. Mereka juga dapat bantu orang kata apa? Kehidupan. Jadi tidaklah orang kata apa? Susah, tak susah dapat saving, dapat buat saving kan yang mana terkesan dengan recession kan ataupun diberhentikan kerja, diorang pun dapat juga income dari peluang bisnes yang kita sediakan. Nampak tak? Sebenarnya inilah saham-saham akhirat yang kita sedang buat. Nampak tak? Kita mungkin tak boleh tolong orang dengan duit, tapi kita boleh tolong orang dengan peluang. Kita ada peluang, Allah bagi kita peluang. Jangan sampai nanti Allah tanya dekat akhirat esok, kenapa kita ada peluang kita simpan? Kenapa kita ada peluang untuk bantu orang, ubah masa depan orang, ubah kehidupan orang, bantu orang yang susah daripada tak ada duit kepada ada duit, daripada duit sikit kepada duit banyak, daripada tak boleh tolong mak ayah kepada boleh tolong orang, tolong mak ayah dan orang sekeliling dia. Kita ada peluang tapi kita tak bagi dekat dia orang peluang. Kenapa? Esok semua akan ditanya. Nampak tak? Esok semua akan ditanya. Sedang kita ada peluang, share je lah peluang dengan orang. Kan kurang-kurang ramai lagi yang boleh dapat manfaat. Ramai lagi orang yang boleh juga cari pahala untuk bersedekah melalui income yang ada kan dapat melalui HIO kan so ramai lagi yang boleh dapat peluang untuk sama-sama bersedekah banyak. Jadi pembayar zakat yang antara yang terbanyak.
Jadi orang kata boleh beli tapak wakaf untuk masjid, boleh sedekahkan mushaf Al-Quran dan sebagainya. Nampak tak? Sama-sama diorang dapat pahala dekat sana. Hasil didikan kita kerana ilmu bermanfaat kita bagi dekat dia, itulah saham yang kita nak bawa esok di kubur kelak, di akhirat. Ingat 3 perkara yang kita boleh bawa esok masa di alam sana. 3 benda: amal sedekah jariah kita, ilmu yang bermanfaat yang kita kongsi, dan anak yang soleh. Alhamdulillah kalau kita dapat anak yang soleh, itu ekstra lah. Kan ekstra lah. Nampak tak? So 2 ni yang betul daripada kita ni. Nampak tak? 2 yang betul ni, yang kita insya-Allah boleh confirmkan ni, 2 ni, sedekah dan juga ilmu yang bermanfaat. Jadi apa ilmu yang kita ada hari ni? Ilmu buat duit, ilmu tentang bisnes, ilmu tentang manusia dan sebagainya. Kongsikan dekat semua agar sama-sama kita boleh dapat peluang. Okey, untuk apa? Untuk berniaga besar juga. Kan untuk berniaga besar. That's why kata kan kita memang boleh. Okey, apa yang kita buat ni sebenarnya saham ni untuk akhirat. Vision yang kita ada hari ni kan sebenarnya bukan saja misi kita nak siapkan saving kita 100,000. Bukan saja misi kita nak capai kita punya impian dan matlamat. Sebenarnya hakikatnya apa yang kita buat ni dengan niat kerana Allah kan kita dapat untuk kata saham kita dekat akhirat esok. Kan anak yang soleh insya-Allah. Betul kan anak yang soleh. Nampak tak? Kalau anak kita soleh, kita pun tak boleh nak tentukan anak kita tu soleh ke tidak. Nampak tak? Jadi kita boleh buat persediaan. Kita boleh buat persiapan insya-Allah kan anak kita semua anak yang soleh. Okey, insya-Allah anak kita anak yang soleh. Tetapi kan kita ada benda yang kita boleh confirm kita boleh dapat melalui sedekah jariah dan sebagainya. Sebab tu tak salah duit banyak. Biar duit banyak daripada duit tak ada. Kerana ada peluang sedekah. Ada peluang untuk sampaikan ilmu, sampaikan. Apatah lagi ilmu buat duit. Kan apatah lagi ilmu buat duit. Nampak tak? Nabi kita pun, Tuan Ifi share semalam. Okey, Nabi kita dia sangat kaya ketika umur dia sebelum 25 tahun. Sebelum dia kahwin dengan Siti Khadijah, kan baginda sangat kaya. Sangat kaya sehingga kan boleh jadi bagi mas kahwin 100 ekor unta. Lebih kurang nilainya antara 3 juta ke 30 juta. Sangat kaya. Dan rumah baginda dekat dengan Kaabah, satu nilai hartanah yang sangat tinggi. Ibarat orang rumah dekat dengan KLCC. Nampak tak? Kan tempat yang menjadi tumpuan ramai Kaabah tu. Kan walaupun belum sampai lagi Islam waktu tu, tapi tempat tumpuan, tempat orang ramai pergi. Jadi bila tempat orang pergi ramai, okey, orang pula berebut nak tapak berniaga dekat situ. Sebab apa? Sebab memanglah kan sebab orang ramai berniaga memang lakulah. Nampak tak? Apatah lagi rumah dekat situ. Memang nilai hartanah dia sangat tinggi. Nampak tak? Sebab tu kata penting untuk kita apa? Untuk kita jadikan kaya. Sebab kekayaan Islam Nabi dan para sahabat dulu sehingga dapat orang kata boleh bantu kembangkan Islam ni sehingga tahap pada waktu itu boleh conquer Islam ni kan 3/4 dunia. Kan 3/4 dunia. Nampak tak? Kan kekuatan ekonomi kan orang Islam boleh membantu orang kata apa proses berdakwah ni lagi lancar, lagi cepat, lagi hebat. Sebab tu Islam ni memang perlukan orang kaya. Islam perlukan orang kaya. Nampak tak? Islam sangat memerlukan orang kaya. Okey, jadi inilah peluang kita untuk jadi kaya. Bukan saja kaya boleh membahagiakan kita, malah kaya boleh menyebarkan, bantu sebar dakwah ni insya-Allah. Alright, okay pula kata. Okey. Jadi saya harap apa yang saya share petang ni bermanfaat okey untuk semua. Moga-moga yang stay sampai habis ni dapat diberi kefahaman yang baik oleh Allah dan dapat bertindak dengan lebih hebat. Kalau yang tak tahu boleh DM KL, nanti KL akan bantu untuk setting target dan sebagainya. Okey, jadi insya-Allah petang ni pukul 5 kita akan ada live. Tajuknya adalah Rumah Gudang. Okey, tajuk tu memang best. So itu salah satu antara strategi sebenarnya untuk berniaga besar. Okey, strategi untuk berniaga besar, strategi untuk berniaga hebat.
Jadi jangan lupa untuk live petang ni. Okay? Jadi terima kasih banyak-banyak atas kesudian untuk dengar sharing petang ni. Semoga anda semua kaya dan berjaya. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Okay? Bye. Assalamualaikum.